Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Airik bin Mazlan. Jadi hari ini saya akan ceritakan serba sedikit tentang perkara 44 dan perkara 45 yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia. Untuk perkara 44, perkara 44 ialah keanggotaan Parlimen. Iaitu kuasa perundangan persekutuan hendaklah terletak hak pada Parlimen yang hendaklah terdiri daripada yang di-Pertuan Agong dan dua majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Untuk perkara 45 iaitu keanggotaan Dewan Negara, yang pertama ialah ia tertakluk kepada Fasal 4 iaitu Dewan Negara hendaklah terdiri daripada ahli-ahli yang dipilih dan dilantik seperti berikut. Antaranya ialah dua orang ahli bagi setiap negeri hendaklah dipilih mengikut jadual ketujuh, dan dua orang ahli bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang ahli bagi wilayah Persekutuan Labuan dan seorang ahli bagi wilayah Persekutuan Putrajaya hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, yang kedua ialah ahli-ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong hendaklah orang yang pendapatnya telah memberikan perkhidmatan awam yang cemerlang atau telah mencapai keunggulan dalam profesyen perdagangan, perindustrian, pertanian, aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial yang mewakili ras minoriti atau berkebolehan mewakili kepentingan orang asli. Yang ketiga, tempoh jawatan seseorang ahli Dewan Negara ialah 3 tahun dan tempoh itu tidaklah tersentuh dengan perbubaran Parlimen. Dan yang keempat adalah Parlimen boleh melalui undang-undang, iaitu menambah bilangan ahli yang akan dipilih bagi setiap negeri menjadi 3, memperuntukkan bahawa ahli yang akan dipilih bagi setiap negeri dipilih sedemikian melalui undi terus oleh pemilih-pemilih negeri itu. Dan yang terakhir ialah mengurangkan bilangan ahli dilantik atau menghapuskan ahli bilangan dilantik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hello dan Assalamualaikum. My name is Muhammad Akib Iqbal bin Abdullah. Postcode CS110, program code HPD 232. Saya akan bercakap tentang perkara 46 dan perkara 47. Perkara 46, keanggotaan Dewan Rakyat. 1. Dewan Rakyat hendaklah terdiri daripada 222 orang ahli yang dipilih. Maka hendaklah ada 209 orang ahli dari negeri-negeri di Malaysia seperti yang berikut. 26 orang ahli dari Johor, 15 dari Kedah, 14 dari Kelantan, 6 dari Melaka, 8 dari Negeri Sembilan, 14 dari Pahang, 13 dari Pulau Pinang, 24 dari Perak, 3 orang dari Perlis, 25 dari Sabah, 31 dari Sarawak, 22 dari Selangor dan 8 dari Terengganu. 13 orang dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya seperti yang berikut. 11 dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang dari Persekutuan Labuan, seorang dari wilayah Persekutuan Putrajaya. Bilangan ahli Dewan Rakyat ini sudah banyak kali dipinda sejak 31 Ogos 1957 sehingga ia kekal dari 19 Januari 2006 dan kekal sehingga sekarang. Perkara 47, kelayakan menjadi ahli parlimen. Tiap-tiap warga negara yang bermastautin di persekutuan layak menjadi ahli Dewan Negara jika dia berumur tidak kurang daripada 30 tahun. Tiap-tiap warga negara yang bermastautin di persekutuan juga layak menjadi ahli Dewan Rakyat jika dia berumur tidak kurang daripada 21 tahun, melainkan jika dia hilang kelayakan untuk menjadi ahli mengikut perlembagaan ini atau mengikut mana-mana undang-undang yang dibuat menurut perkara 48. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Muiz bin Abdul Karim. Jadi untuk sekarang
saya akan membentangkan tentang perkara 48 iaitu kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Satu, seseorang ahli parlimen akan hilang kelayakan apabila dia didapati tidak sempurna akal, atau dia bankrupt, atau dia memegang suatu jawatan berpendapatan, atau dia telah disabitkan atas suatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di persekutuan, atau dia telah dengan sukarela memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara di luar persekutuan. 2. Undang-undang persekutuan boleh membuat peruntukan bagi menghilangkan kelayakan untuk menjadi ahli-ahli mana-mana satu majlis parlimen selama tempoh yang dinyatakan oleh undang-undang itu. 3. Kehilangan kelayakan seseorang di bawah perangadi atau peranggai fasa 1 boleh dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong. 4. Walau apapun jua yang terkandung dalam peruntukan yang terdahulu dalam perkara ini, jika seseorang ahli mana-mana satu majlis parlimen hilang kelayakan untuk terus menjadi ahli majlis itu menurut peranggai fasa 1 atau di bawah suatu undang-undang persekutuan yang dibuat menurut fasal 2. 5. Fasal 4 tidaklah terpakai bagi maksud penamaan, pemilihan atau pelantikan mana-mana orang-orang ke mana-mana satu majlis parlimen. 6. Seseorang yang melepaskan keahliannya di dalam Dewan Rakyat hendaklah bagi tempoh 5 tahun bermula dari tarikh pelepasan keahliannya berkuat kuasa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulhazi bin Muhammad Siddiq. Nombor matrik saya 2019237892 dan hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai perkara 59, 60 dan 61 yang terdapat di dalam Perlembagaan Malaysia. Untuk perkara 59 ialah sumpah oleh ahli-ahli. Tiap-tiap ahli mana-mana satu majlis parlimen hendaklah sebelum mengambil kerusinya mengangkat dan menandatangani di hadapan orang yang mempromosikan majlis itu suatu sumpah mengikut bentuk yang dinyatakan dalam jadual ke-6. Tetapi seseorang ahli boleh sebelum mengangkat sumpah itu mengambil bahagian dalam pemilihan yang di-Pertua Dewan Negara atau yang di-Pertua Dewan Rakyat. Jika seseorang ahli tidak mengambil kerusinya dalam masa 6 bulan dari tarikh majlis parlimen itu bersidang, bagi pertama kalinya selepas pemilihannya atau dalam masa yang lebih lanjut sebagaimana yang dibenarkan oleh majlis parlimen itu, maka kerusinya hendaklah menjadi kosong. Untuk perkara 60 ialah titah oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong boleh bertitah kepada mana-mana satu majlis parlimen atau kedua-dua majlis parlimen bersesama. Untuk perkara 61 ialah peruntukan khas tentang jemaah menteri dan peguam negara. Sebagai tambahan kepada haknya sebagai ahli salah satu majlis parlimen tiap-tiap, anggota jemaah menteri berhak mengambil bahagian dalam prosiding majlis parlimen yang satu lagi. Mana-mana satu majlis parlimen boleh melantik peguam negara atau mana-mana anggota jemaah menteri menjadi anggota mana-mana jawatan kuasanya walaupun dia bukan ahli majlis parlimen tersebut. Perkara ini tidak membenarkan mana-mana orang yang bukan ahli sesuatu majlis parlimen mengundi di dalam majlis parlimen itu atau dalam mana-mana jawatan kuasanya. Dalam perkara ini, anggota jemaah menteri termasuklah timbalan menteri dan setiausaha parlimen. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazri Mewanaf dan saya akan menerangkan tentang perkara 62 dan juga perkara 63 yang tertaluk di bawah Perlembagaan Malaysia. Jadi, perkara 62 iaitu tata cara parlimen. Ianya tertaluk kepada peruntukan perlembagaan dan peruntukan undang-undang persekutuan. Setiap majlis parlimen hendaklah mengawasi tata caranya sendiri. Yang kedua, setiap majlis parlimen boleh bertindak walaupun ada apa-apa kekosongan dalam keahliannya dan kehadiran atau penyertaan mana-mana orang yang tidak berhak hadir atau turut serta tidaklah mendidakkan mana-mana prosiding. Yang terakhir, pada mengawasi tata caranya, setiap majlis parlimen boleh memperuntukkan bahawa tiada apa-apa keputusan yang berkenaan dengan prosidingnya boleh dibuat kecuali mengikut majoriti yang ditentukan atau mengikut bilangan undi yang ditentukan. Jadi untuk perkara 63 iaitu keistimewaan parlimen. Hal ini kerana kesahan apa-apa prosiding di dalam mana-mana suatu majlis parlimen atau dalam mana-mana jawatan kuasa tidak boleh dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah. Yang kedua, tiada seorang pun
boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding di mana-mana satu majlis parlimen atau mana-mana jawatan kuasanya. Tetapi perkara Pasal 2 ini tidaklah terpakai bagi mana-mana orang yang dipertuduhkan atas suatu kesalahan di bawah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Pasal 4 Perkara 10 atau atas suatu kesalahan di bawah Atta Hasutan 1948 sebagaimana yang dipinda oleh Ordinan Nombor 45 Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1970. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.